KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya, hos anda, Nisa K. Untuk episod kali ini, kita akan sama-sama membincangkan bagi mata pelajaran Prinsip Perakaunan. Untuk kita bincang dengan lebih lanjut tentang bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan Prinsip Perakaunan, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. Murid-murid, ayo kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Sulaiza Sulaiman yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional, datangnya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Selamat datang Cikgu Sulaiza. Terima kasih Nisa, terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Saya pasti ramai calon-calon SPM 2022 yang mengambil kertas prinsip perakaunan ini tak sabar nak mengetahui banyak tips bagaimana nak menjawab dan sebagainya. Penonton di rumah, hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya, Selangor yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing, tapi saya pasti saya tidak bersorangan di sini Cikgu. Betul. Jom kita kenalkan kepada anda semua siapakah murid-murid yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Selamat datang murid-murid. Hai. Siapa yang ada dengan kita hari ini Cikgu? Okey, bersama dengan kita ialah Ain. Hai Ain. Kita ada Yaya. Kita ada Batrisha dan kita ada Amira. Batrisha dan Amira, selamat datang semuanya. Mereka ini adalah murid-murid saya kelas 5 akaun dari SMK Tinggi Melaka. Baiklah Cikgu, sekarang ni saya nak tahu apakah tajuk yang sama-sama kita nak bincangkan pada hari ini Cikgu? Okey, tajuk yang kita akan bincang hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian. Baik, untuk perkongsian. Murid-murid semua bersedia? Ayuh kita mulakan. Silakan Cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama Cikgu. So, tajuk hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian, yang mana kita tahu tajuk ini adalah tajuk yang sangat penting untuk kita semua murid-murid yang akan menghadapi SPM 2022. Baik. Okey, sekarang kita tengok yang pertama sekali ialah semua murid mesti memahamkan perbandingan antara Akta Perkongsian 1961 dan Ikatan Perkongsian. Baik. So, apa dia Akta Perkongsian? Iaitu panduan asas untuk menguruskan perkongsian. Yang mana kalau kita lihat di situ, untung atau rugi dibahagi sama rata antara pekongsi. Faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman pekongsi, faedah tidak dibayar atas modal pekongsi, dan pekongsi juga menguruskan perkongsian tanpa dibayar gaji. So, kalau kita lihat di sini, sangat asas. Jadi tidak menyenukkan pekongsi sebenarnya untuk menjalankan perniagaan sebab mereka tak dapat banyak benda. Jadi daripada situ mereka akan menubuhkan ataupun membentuk satu ikatan perkongsian sendiri yang mana mereka menentukan modal yang disumbangkan oleh pekongsi, sama ada sama banyak ataupun ada juga pekongsi yang tidak menyumbangkan modal. Hanya menyumbangkan kepakaran. Kongsi untung atau kongsi rugi boleh juga mengikut seperti akta iaitu sama rata, boleh juga mengikut nisbah modal ataupun begitu boleh juga ditentukan secara tetap. Okay, faedah atas pinjaman juga dibayar dan kena ingat faedah ini adalah faedah pinjaman daripada pekongsi, bukan daripada bank ya. Okey, faedah atas modal dikenakan dibayar faedah. Gaji, allowance, bonus juga dibayar kepada pekongsi yang menguruskan perniagaan dan jika ada untung lebih, mereka mendapat bonus. Dan akhir sekali, pekongsi yang membuat ambilan dikenakan faedah. Baik, Cikgu, saya ada satu soalan boleh Cikgu? Bagaimana kita nak membezakan sesuatu perniagaan tu perniagaan atas dasar perkongsian? Mudah je Nisa. Nisa pernah pergi klinik? Pergi klinik? Pergi klinik tu tengok tak nama dia? Biasa saya tengok Cikgu. Contohnya klinik Dr. Ani dan Dr. Ana. Baik. Itulah contoh perkongsian. Cuma perniagaan itu adalah perkhidmatan perkhidmatan. Baik. Okey, boleh Nisa? Boleh. Okey, cikgu teruskan lagi. Boleh Cikgu. Okey. So yang penting di sini ialah setiap murid yang belajar prinsip perakaunan tak pernah lepas daripada pelarasan.
So sama juga seperti murid-murid belajar dalam belikan tunggal, dalam perkongsian pun sama, kita akan jumpa dengan perasan akaun nominal, peruntukan hutang ragu, susut nilai dan susut nilai terkumpul, pelupusan aset bukan semasa serta pembetulan kesilapan. Okey. Dan yang penting sekali ialah format sebenarnya. Baik. Kenapa cikgu selalu menekankan tentang format? Dalam kelas cikgu akan cakap, dah hafal format belum? Ke dah lupa format? Okay, kenapa format itu penting? Baik. Kerana ini dia, tugasan yang diberikan, kalau kita lihat A, B, C dan D, semuanya memerlukan format. Baik. Okey. Inilah perkara yang sangat susah untuk dihafal oleh murid-murid sebenarnya. Betul. Kan? Betul tak? Selalunya tak ingat. Tapi adalah caranya untuk kita mengingat. Jadi kita mula dengan akaun perdagangan dan untung rugi untuk menentukan untung kasar dan untung bersih. Dan satu lagi akaun tambahan untuk perkongsian, kita ada akaun pengasingan untung rugi. Yang mana akaun ini disediakan untuk menentukan bahagian untung atau rugi bagi para pekongsi. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya akaun pengasingan ini dah ada jawapan. Okey, kita ada jawapan kat sini. Kosong. Baik. Senang sangat dah tahu dah. Akaun pengasingan bakinya mesti kosong. Kalau tidak, salah. Baik. Alright. Seterusnya kita pergi kepada penyata kedudukan kewangan perkongsian. Sebelum kita menyediakan penyata kedudukan kewangan ini, kita perlu sediakan akaun semasa. Baik. Untuk setiap pekongsi yang mana biasanya murid-murid akan sediakan dalam bentuk beruangan. Jangan salah sebut, bukan beruang Tuan Nisa. Ya. Beruangan. Beruangan. Okey, dan lagi sekali barulah kita boleh menyediakan PKK. Baik. Dan bahagian ekuiti pemilik inilah yang membezakan antara milikan tunggal dan perkongsian. Baik. Sebab untuk perkongsian ini di bahagian ekuiti kita hanya melaporkan akaun modal perkongsi dan akaun semasa berkongsi. Baik. Okey, Nisa. Boleh, saya faham setakat ini murid-murid semua dapat mengikuti dengan baik. Kalau ya, boleh tak bagi double thumbs up? Kusyuk je masing-masing calon-calon kita ni, cikgu ya. Cikgu, saya sebenarnya ada satu soalan. Di awal tadi cikgu ada sebutkan tentang pelarasan akaun nominal. Ya, boleh Nisa. cikgu terangkan apa tu akaun nominal, cikgu? Okey, maksudnya Nisa betul mendengar cikgu mengajar. Saya Terima cuba. kasih. Okey, akaun nominal itu ialah akaun hasil dan akaun belanja. Baik. Iaitu akaun sementara yang kita buka untuk menentukan untung kasar dan untung bersih. Baik. Akhirnya ditutup dan untung bersih itu dipindahkan ke ekuiti pemilik. Baik. Harap cikgu jelas menerangkan kepada Nisa. Jelas. Diharap jelas juga kepada murid-murid di rumah. Kita boleh teruskan, cikgu. Silakan, cikgu. Okey, Nisa, kita Baik. dah habis dah untuk penerangan penyata kedudukan atau penyata perkongsian ini. Baik. Kita nak tanya, bagaimana kalau kita nak mengasingkan untung dan rugi, cikgu? Bagaimana kita nak mengasingkan Pengasingan untung rugi? untung rugi. Pengasingan itu maksudnya kita memisahkan antara apa yang dituntut oleh Baik. perkongsi kepada perkongsian dan juga apa yang perkongsian tuntut daripada perkongsi. Contohnya, Baik. apa yang dituntut oleh perkongsi kepada perkongsian ialah gaji. Baik. Gaji perkongsi. Faedah atas modal. Apa yang disumbangkan pada perkongsian, Baik. dia nak. Okey, tapi jangan lupa bila dia membuat ambilan, mengambil sesuatu dari perniagaan, Baik. dia dikenakan faedah dan itu merupakan hasil kepada perkongsian. Baik. Cikgu ada contoh tak nak menunjukkan kita penyediaan akaun pengasingan bagi untung rugi? Mana tahu murid-murid di rumah ada yang masih tergaru-garu kepalanya. Murid-murid di sini masih okey, tidak ada soalan yang setakat ini? Senyum je semua. Tak ada lagi soalan. Baik. Sehingga saja untuk penerangan tentang format, Baik. kita tengok contoh selepas ini. Baiklah, kita akan sama-sama melihat contoh selepas ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lagi. Kita tunggu, kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke Sukses SPM 2022. Didik TV KPM